Macam ni lah Fatimah. Abah tak nak tipu lagi dah anak-anak Abah. Doktor cakap Abah dah tak lama. Tapi sebelum Abah mati, Abah nak Eza pikul tanggungjawab Abah ni. Kenapa Abah cakap macam tu? Sebab Abah percaya pada Fatimah. Eza Fatimah. Eza Fatimah jangan nangis. Kalau boleh Abah nak wakafkan tanah Abah yang 100 ekar tu untuk dijadikan tanah perkuburan. Habis tu macam mana dengan adik-adik yang lain? Tak apa. Kamu pesan pada adik-adik kamu yang lain. Sebab kamu Eza Fatimah, Abah percaya pada kamu. Abah harap kamu dapat pikul tanggungjawab ni. Ingat pesanan Abah. Baik Abah. Allah yang satu. Allahu Akbar. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Assalamualaikum adik-adik. Kak, sebenarnya tujuan Kak ajak korang berkumpul ni adalah untuk Kak ingin menyampaikan sedikit pesanan daripada abah ayah. Apa tu Iaitu tau? tentang harta wakaf. Okey. Seperti mana yang arwah ayah sampaikan kepada Kak sebelum saat-saat terakhir dia ada cakap yang dia berhasrat untuk mewakafkan sebidang tanah untuk tanah perkuburan sebagai wakaf. Ha? Dia masa lah. Kenapa tak bincang dulu? Tuan tak tahu pun. Ada bukti? Tapi sayangnya arwah ayah tak sempat nak, tak ada dokumen apa-apa nak menukar atas nama. Macam mana boleh jadi macam tu? Mana boleh macam tu? Abang yang lelaki? Mana hak abang? Harta tu kena bahagikan. Dah lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton di luar sana, saya Muhammad Ali Baikal bin Abdul Hadi sebagai abah tadi dalam sketsa ringkas yang kami ceritakan. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat, cerita ini mengisahkan tentang perebutan harta. Namun harta itu sebenarnya telah diwakafkan oleh pemilik yang sebenarnya. Okey, hari ini kita akan membentangkan dan menceritakan serta mengupas apa itu maksud wakaf, dalil-dalilnya, konsep dan juga hukumnya. Dan selepas ini rakan saya akan menerangkan tentang konsep dan maksud untuk wakaf. Sekian daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahada Syafi'i dan dalam sketsa tadi saya sebagai adik bongsu. So, saya kat sini untuk menerangkan pengertian wakaf. Dari sudut bahasa, wakaf bermaksud berhenti, menahan dan juga menghalang. Dari sudut istilah, wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber fizikalnya. So, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalil Al-Quran dan juga hadis bermaksud bandingan, iaitu derma. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, iaitu rahmat kurnianya bagi meliputi ilmu pengetahuannya. Sekian. Oh ya, lupa.
Sekian daripada saya untuk pengertian wakaf dan juga dalil Al-Quran. So untuk seterusnya saya akan paskan kepada kawan saya untuk menerangkan rukun dan juga syarat wakaf. Stay tune. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamisha bin Rahman Shah. And dalam sketsa tadi saya ialah abang pada 4 adik-beradik. And hari ini saya nak terangkan tentang rukun wakaf, iaitu ada 4 rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf, iaitu Al-Waqif. Kedua, benda yang diwakafkan, Al-Mawquf. Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf, iaitu Al-Mawquf alaihi. Dan keempat ialah lafaz atau ikrar wakaf, sirah. Dan syarat-syarat wakaf ialah syarat-syarat yang berwakaf iaitu Al-Waqif. Maksud, orang yang membuatkan ini mestilah memiliki secara penuh halal itu. Yang kedua pula ialah Al-Waquf, iaitu syarat-syarat harta yang diwakafkan. Bermaksud, harta yang diwakafkan itu ialah tidak dimilikkan. Saja, terima kasih. So, kali ini saya sudah memperkenalkan diri saya tadi, tapi saya ingin perkenalkan lagi sekali. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Abdul Hadi, selaku abah dalam sketsa tadi. So, kali ini saya akan memberitahu tentang apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan daripada tentang wakaf, dan apa yang diharapkan tentang wakaf lah. Okey, tanah wakaf, yang pertama sekali saya akan tentang apa yang tak dibenarkan. Tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu, antara lainnya bercucuk tanam, mengadakan kenduri atau mendirikan bangunan komersial atau rumah tanpa kebenaran main. Dan sesungguhnya berdosa kalau seseorang itu makan hasil tanah wakaf. Hasilnya haram. Sebab itulah kita kena belajar fardu ain je kawan-kawan. Bagaimanapun, orang ramai boleh menggunakan atau makan hasil tanah wakaf jika sekiranya ada perjanjian berbayar dipersetujui bersama main. Tetapi apabila sudah diserahkan sebagai tanah wakaf, waris tidak boleh menuntut kembali, kerana wakaf seperti yang disediakan maklum oleh kawan saya tadi, wakaf tu adalah sedekah dan haram hukumnya jika waris ingin dapatkan balik tanah wakaf tersebut. Tapi waris dibenarkan untuk membeli semula tanah wakaf tersebut. Itu saja daripada saya tentang apa yang dibenarkan dan apa yang diharamkan tentang tanah wakaf. Dan seterusnya kawan saya akan menceritakan tentang kelebihan wakaf. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rasaini. Dalam sketsa tadi saya sebagai kakak yang kedua. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang kelebihan wakaf. Okey, pertama, melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan. Bermaksud berwakaf menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial. Bagi kita yang memilih harta benda lebih banyak, bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan. Misalnya lewat tanah yang kita wakafkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan lain dan sebagainya. Okey, yang kedua, belajar bahawa harta benda di dunia ini tidak kekal. Dengan berwakaf, kita belajar bahawa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebahagian hak orang lain dalam harta kita. Kehidupan akhirat yang kekal bisa diselamatkan lewat kehidupan di dunia. Wakaf membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Okey, yang ketiga, amalan tidak putus. Amalan wakaf tidak dapat terputus meskipun sudah meninggal dunia. Jika dikelola terus-menerus, jadi meskipun kita sudah tidak ada di dunia ni, kita boleh tetap berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Okay, thank you. Hai, Assalamualaikum. Saya Eza Nadira sebagai Kak Long dalam sketsa tadi, yang telah memberitahu adik-adik bahawa ayah telah mewakafkan tanah tersebut. Okey, kesimpulannya,
status tanah yang ditinggalkan Ahmad menjadi sah dan hukumnya jatuh kepada harta faraid kerana si mati iaitu Ahmad tidak mempunyai bukti atau surat hitam putih yang mengatakan beliau telah mewakafkan tanah tersebut sebagai tanah perkuburan. Okey. Oleh itu, harta tersebut boleh diambil oleh anak-anak mereka kerana ia akan menjatuh kepada hukum faraid. Untuk soalan yang kedua, apa yang boleh diwariskan oleh Fatimah dan adik-beradiknya ialah pihak berwajib yang akan menguruskan harta faraid dan akan bahagikan kepada adik-beradik, bahagian adik-beradik mereka. Okey. Jadi untuk soalan yang terakhir, saya akan paskan kepada kawan saya. Okey, kesimpulannya di sini, harta tersebut mereka dapat mendapatkan balik harta tu kerana harta itu jatuh kepada harta faraid. So Sebab kenapa harta itu jatuh kepada harta faraid? Kerana ayahnya tidak sempat lagi untuk mewakafkan sebarang harta untuk diwakafkan. So tiada bukti, tiada dokumen yang sah untuk harta itu menjadi harta wakaf. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.